lagi habislah masa aku nak cakap kena. Baik, boleh Ustaz tak apa nak. Jadi tuan-tuan dan puan harap bersabar walaupun panas sikit, tak apa. Sebab tuan-tuan tak kena bercakap. Kalau kena bercakap lagi panas duduk atas ni. Jadi insya-Allah kita harapkan masalah yang teknikal yang sedang kita hadapi ini akan diselesaikan seketika nanti. Sekarang ni saya duduk di Jitra. Saya nak main tadi, saya tengok satu signboard dia tulis itu, dia tulis berhati-hati di jalan raya. Bisa tengok tak tu? Maklum bisa tengok tak tu? Oh, maklum aku tanya mu ni bisa tengok ke tak? Bisa tengok tu. Tuan-tuan bisa tengok di tepi jalan dia tulis berhati-hati di jalan raya. Padahal masa kita bawa kereta nak mari sini ni, mata kita yang tengok, hati tak tengok pun. Hati tengok tak? Hati tak tengok, mata yang tengok. Tapi pasal apa dia tulis itu berhati-hati di jalan raya? Awak dia tak tulis bermata-mata di jalan raya. Kan? Padahal saya mata yang tengok. Lepas tu kita pun baca berhati-hati di jalan raya. Hati tak nampak pun. Tapi nak habang apa tu? Bila hati kita ni alert ataupun hati kita ni tengok kepada sesuatu, melalui mata dia akan pergi ke hati kita. Hati kita ni akan rasa diawasi bila dia tulis berhati-hati di jalan raya. Tu macam kita nak main dekat apa nama ni, ada satu tempat kawasan Kemalangan tu. Dia buat kepala tengkorak di situ. Dia tulis kawasan Kemalangan. Maka bila hati tengok, oh kita pun slow kereta. Nah abang di sini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila kita cerita pasal hati ni, saya yakin semua yang ada pada petang ini, semua orang memiliki hati. Kita semua ada hati. Tetapi adakah kita itu berhati-hati? Ataupun kita ini memang ada hati yang tidak mempunyai penyakit hati? Sebab itu kita bicarakan petang ini tuan-tuan, tajuk dia soal hati. Ustaz Suhaimi baca satu hadis Nabi SAW yang menyatakan Nabi bersabda, iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila baiknya hati itu, maka dia akan baik seluruh jasad. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu teruk, kalau hati itu rosak, maka dia akan merosakkan seluruh anggota badan. So itu saya tuan-tuan tidak berapa setuju dengan satu ungkapan yang orang satu kata Ustaz Suhaimi. Orang kata, saya bagi contoh Ustaz Suhaimi lah, tak apa Ustaz tak bahasa kan. Dia kata Ustaz Suhaimi itu mulut jahat tapi hati baik. Contohlah. Jangan kata Ustaz Suhaimi, bagi contoh lah, nak bagi mudah, senang kan. Ustaz Suhaimi Korea. Ustaz Suhaimi Korea hak sana Zimbabwe punya. Bukan Ustaz Suhaimi Kuala Nerang no. Dia kata kawan tu, dia kata mulut lah, mulut neraka, tapi hati baik nak mapo. Dia kata dah. Bukan apa saya nak setuju tak setuju ni macam ni tuan. Bila orang yang beriman, mulut dengan hati dia mesti selari. Dia nak keluar daripada mulut dia kebaikan, dia mesti main daripada hati ni. Kalau hati tak clear, macam mana dia nak keluar hak baik-baik? Okey, macam mana dia boleh keluar hak baik-baik, hak yang tak baik? Kerana hati dia tak clear. Boleh faham tak? Anak orang menikah hantaran murah, kita kata tak? Amboi murah sangat, dia ada apa-apa kan ni. Satu. Anak orang menikah hantaran mahal, amboi depa ni kan nak jual anak. Hati tak clear tu boleh kata macam tu. Kalau ke mana? No. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, anak orang menikah hak yang hantaran murah tadi ni 6 bulan je boleh cucu. Kita kata aku kata ada. Tengok aku kata ada hari tu ni, hang tengok hantaran murah tu 6 bulan boleh anak. Kita kata hati tak clear, dia keluar daripada mulut. Tuan-tuan. Ataupun anak orang tadi hak yang menikah yang hantaran mahal tu lambat boleh anak. Kita pun kata tengok hantaran mahal kan main. Mahal tak sanggup. Tengok anak darah tu serupa dengan apa nama pokok nyuk pandan. Nampak macam pokok nyuk pandan tapi tak berbuah. Tak boleh anak lah dia kata tu. Hati clear ada kalau boleh kita kata macam tu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu Ustaz sebut tadi, iza saluhal jasadu kulluh. Kalau hati kita baik, dia akan memperbaiki seluruh anggota badan kita secara tak langsung. Tetapi kalau hati kita buruk, kalau hati kita ni tak senang hati dengan orang dan sebagainya, maka dia akan keluar daripada mulut kita perkara-perkara hak tak elok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul
mutma'innul qulub. Allah berfirman, Allah kata, dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang hati mereka itu tenteram. Hati mereka itu tenteram. Tenteram dengan apa? Bizikrillah, dengan mengingati Allah. Ingat Allah ni bukan hanya sebut di bibir kita, bukan kita hanya kata alhamdulillah, malahan hati juga turut mentasdikkan alhamdulillah. Itu zikir. Inilah orang yang beriman. Kita mengaku kita orang beriman, Allah bagi ujian. Apa dia yang patut keluar daripada mulut orang yang beriman apabila Allah bagi ujian? Tak sakkan lampu padam. Nabi ajak kita buat apa saat ni? Lampu padam. Semalam saya ceramah di Masjid Az-Zaitun, Kampung Lengkuah. Semalam dia lampu tak padam. Semalam mikrofon buat pasal. Kita pun baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ni malah. Hak padam lampu ni besok jadi sekali di Taman Mergung Indah, Taman Mergung Indah belah dekat tu. Masa tu saya ceramah Isra wal Mi'raj, tuan-tuan. Baru duk cerita atas bumi, tak ada naik ke langit ke. Lampu padam terus. Tak sat ni dia menyala, mikrofon bunyi juga. Lampu padam strip. Jadi contohnya lampu padam tadi. Kita orang beriman nak ucap apa? Tadi tanya Pak Long nak. Pak Long nak kata apa? Alhamdulillah, Ustaz ada. Alhamdulillah, Ustaz tolong jawab. Terima kasih Ustaz. Nah, bila lampu padam, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak tu ilmu dia. Kemudian kita kena ujian. Orang yang beriman, dia kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu dalam ayat ini Allah kata orang beriman, maka hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Dan Allah kata ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, 3 minit insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap soal hati ni, kenapa kita bercakap soal hati? Kerana Allah memandang pada hati-hati kita. Faham? Allah pandang pada hati-hati kita. Yang mana satu hadis riwayat Nabi yang disandarkan kepada Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada jasad kamu macam kami ni yang tengok jasad yang berbeza. Saya dengan Ustaz Suhaimi, alhamdulillah, duduk di kerusi memang penuh, cukup muat elok. Tak boleh tumpang. Tak boleh tumpang orang lain. Tapi saudara apa nama Ustaz Noran, dia duduk, dia ada lagi balance dia. Jadi boleh nak tumpang lagi boleh. Oleh kerana dia handsome dan segak, Allah bagi kelebihan pada dia. Suara pun bagus tuan-tuan. Nah, jadi dari sudut ni Allah bukan lihat ni, tiga-tiga orang kami Allah duk tengok hati kami ni. Di hati duk tengok hati Ustaz Suhaimi. Ustaz Suhaimi kata Ustaz Lupi ni orang bagi 10 minit jaga sampai 12. Ustaz orang kata aku pun tak sabar nak cakap dah, Syekh ni dah boleh mula tak tahu nak berhenti. Contoh Allah duk sedang melihat hati-hati kami ni. Macam mana keadaan hati-hati kami? Begitu juga tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, yang sedang menjadi tetamu dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Tuan pengurusi Ustaz Maknok sebut tadi, tuan-tuan berada dalam taman syurga. Kita orang Islam ni semua nak masuk syurga, orang beriman ni nak masuk syurga. Maka tempat nak mencari syurga di dunia ini ialah di majlis ilmu seumpama ini. Tak ada tempat lain lah. Nabi habaq jelas. Yakni Nabi kata idza marartum bi riyadil jannah. Kalau boleh saya buat style Hindustan sikit boleh. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati qala halaqatu zikri. Sambung. Suara kekasih. Siapa kekasih itu? Rasulullah, bukan kekasih kita. Apa kata Nabi? Apabila kamu lalu di taman-taman surga, duduklah kamu menyertainya. Sahabat tanya Nabi, apa itu taman-taman surga? Kata Nabi, majlis-majlis ilmu, jom pergi mengaji. Oh yeah.
Aduh mama ada cewek baju hitam. Wah, itu dia semangat. TikTok semangat, tapi suruh baca Quran, ya Allah. Kan? Ni kita nak mengingati Allah, kena banyak baca Quran tuan-tuan. Baik, saya nak sebut sikit, nak habis buang cerita tentang apabila disebut Allah tak pandang wajah kita, Allah tak pandang kepada jasad kita, tapi Allah tengok kepada hati kita. Hati yang bagaimanakah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni hati yang tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua ialah hati yang tidak tertipu dengan kenikmatan secara berlebihan terhadap tipu daya dunia. Yang ketiga tuan-tuan ialah orang yang sentiasa meninggalkan tipu daya dunia ini, yakni disebut hubud dunia wa karahiyatul maut. Yang keempat ialah hati yang sentiasa mencari redha Allah. Ini hati yang Allah pandang. Yang kelima iaitu hati yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam menjauhi kemaksiatan. Semayang kata kat orang tak berhenti. Semayang tapi mulut tetap dok kata kau orang. Cek hati kita tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian. Nah, cuba cek hati kita, kena berubat hati kita ni. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang keenam ialah hati yang sangat prihatin terhadap kualiti ibadah. Ini hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kita tak boleh forum, 2 tahun kita tak boleh hadir kuliah, hampir 2 tahun secara bersemuka. Apa pencapaian kita dalam keadaan kita duduk di rumah? Ustaz Suhaimi 2 kali beralih. Saya faham. Apa pencapaian kualiti kita waktu kita ditahan di rumah? Pernah kita cek anak-anak kita solat dengan betul? Pernah kita betulkan bacaan Al-Fatihah mereka dan sebagainya? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya ingat pusingan pertama yang ni dulu. Kalau ada pusingan yang kedua dan ketiga, saya sambung lagi insya-Allah. Terima kasih banyak kerana sudi meminjamkan telinga, dan terima kasih kerana hati tuan-tuan masih kekal tetap beriman sehingga ke saat ini. Wallahu a'lam. Terima kasih saya. Terima kasih bahagia Ustaz Lutfi. Kita tambah masa kenderaan, kita tak ada karan hari ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, program kita pada petang ni Forum Sahabat Komuniti Desa SKOD, Komuniti Desa. Matlamat dan hasrat kita bersama, kita bercakap soal hati ni tuan-tuan, bukan sahaja nak melihat ke dalam diri sendiri, tapi bagaimanakah apa yang kita nak kena buat dalam masyarakat. Kita ada pengurusi TBK dari tabika kita ada semualah, membantu masyarakat semua. Kita tahu Kemas ni dekat sangat dengan masyarakat. Kemas ni satu agensi yang sangat dekat dengan masyarakat, yang terlibat secara langsung dalam pembinaan insan. Budak-budak seawal usia mengenal ABC, sampailah kita ni orang tua-tua besar ni. Jadi insya-Allah dalam pusingan pertama ni saya nak beralih kepada, nak panggil maklum macam paklum, tapi glamour nak maklum, aku pun tak tahu. Mu maklum ke maklum no? Tuan-tuan, kita nak beralih pada bahagia Ustaz Noran Zamini Jamaluddin. Kita nak tengok tuan-tuan peranan kita bersama dalam pembinaan hati ni. Kita juga nak memainkan peranan apa yang sepatutnya kita kena buat, khususnya dalam kita nak mendekatkan anak-anak muda kita, golongan belia wanis kita, yang nak buat bagi mereka ni minat untuk bersama dengan kita, khususnya dalam sahabat komuniti desa ni. InsyaAllah Ustaz Noran, cuba bagilah sikit kongsi pengalaman ni untuk kita nak bina jiwa-jiwa anak muda ni insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya Ustaz Syekh Suhaimi telah bermoderator pada petang ni. Sebelah sana tu yang saya pun antara peminat ceramahnya juga lah Ustaz Lutfi ni. Tak asing lagi dah, tambahlah pula pada tahap penerangan ni. Seterusnya pimpinan-pimpinan pegawai Kemas, tanya kepada Kemas atas penganjuran yang sangat baik. Forum perdana, kira macam forum perdana juga lah ni. Jarang forum dah petang tuan-tuan, selalunya belah malam, tapi hari ni buat petang. Seterusnya tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya sebenarnya dengan Kemas ni tak asing dah. Bapak dulu penidar Kemas di Padang Terang. Sebab tu saya kalau program Kemas ni duk jalan kata duk Kuala Lumpur. Kalau duk Zimbabwe tu saya balik. Pasal dah sebati dah jiwa dengan Kemas ni daripada kecil dulu. Anak kata tu pergi semua.
Saya tingkatan 1 boleh bawa kereta. Masa tu bapak sakit, masa Darjah punya kemas ni. Tuan bayangkanlah tingkatan 1 bawa kereta daksa lama KJ 5955. Jabat kemas tak mana bu? Dia dari sini juga, belakang-belakang. Dulu ni trafik suka tunggu depan balai bomba. Saya ingat lagi lah masa tu. Depan balai bomba Pelanang selalu dah trafik pagi itu dah. Trafik tu tahan kan, nampak driver pendek banyak ni. Tapi motor lah trafik kena bapak saya. Dia kata, Pak Din nak bawa. Saya tak sihat nak bawa sihat. Bawa elok lah. Dia kata satu. Jadi tak asli dalam padang terap lah semua ni. Tuan-tuan dan puan hari ni tajuk forum ni tuan. Soal hati macam ustaz ni cakap lah. Kalau bunyi dengar soal hati ni macam kisah cinta apa dah. Tapi hari ni tak cerita pasal cinta lah. Tuan-tuan dan perempuan pertama sekali duduk di kursi bawah tu, orang yang duduk dalam kursi dalam dewan hari ni, majlis ni majlis ilmu. Majlis ilmu ni Nabi kata siapa yang berada dalam majlis ilmu, dia berada saja, tak dengar lagi, baru berada. Siapa yang berada dalam majlis ilmu, kafaratan lima madah, diampunkan dosa dia yang telah lalu. Ni kita petang ni bukan main-main. Dosa kecil lah, dosa besar kena taubat. Bukan dengar lagi, baru berada aja. Tak cukup hal tu, Nabi tambah lagi orang yang berada dalam majlis ilmu, yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-haytana fil bahri. Tengah kita duduk dalam dewan IKBN Citra apa nakar ni tuan-tuan. Tiap-tiap makhluk di luar, burung-burung yang terbang belalang di padang, yastaghfir lahu, depa ni berdoa kepada Allah agar dosa orang yang berada dalam majlis ilmu diampunkan. Segala mak nenek nantang di luar, kita aja tak sedar. Sebab tu kita cukup betul petang ni duduk dalam majlis ilmu, hatta al-haytana fil bahri, sehingga kan ikan-ikan dalam laut pun sedang mendoakan kita. Ikan dalam laut mana ni? Ikan dalam laut jangan ada laut. Ikan tenung saja pun tak pakai orang kan. Sebab itulah zaman Nabi dulu, kalau ada majlis ilmu, para sahabat dia main ni, sampai ada hadis dia cerita bahu dan bahu mereka itu berlanggar, rapat, ramai. Pasal apa? Pasal nak berada dalam majlis ilmu. Ratusan pohon tumbang, maknanya jauh orang itu ramai. Zaman Nabi ada mikrofon. Zaman Nabi tak ada mikrofon. Habis sangat hak dengar 15 orang dekat tu je. Hak belakang tak dengar pun, tapi pasal apa dia pemain juga. Pasal nak ambil keberkatan dan fadilah dalam majlis ilmu ni lah. Jadi orang kita petang ni kita duduk elok tuan-tuan. Pondok pun tak lama sangat. 1-3 jam habis kan. Sejak kan 3 jam pun balik rumah dah. Sebab tu kita tenangkan dulu. Jadi saya pun seronok kisah seronok. InsyaAllah ikhlas kita berbalik pada Ustaz Lutfi kata tadi. Tapi nak buat apa pun, pokok pangkai dia. Sebab itulah hari ni cukup cantik pasal hati. Ikhlas ni dia duduk di mana? Ikhlas duduk di hati. Saya main hari ni kalau nak buat itu, saya naik atas pentai, nak habang kat orang kata saya cakap pandai, tak ada apa, kosong saya hari ni. Satu pahala apa tak dapat. Sebab kita buat hari-hari apa yang kita buat, inna solati wa nusuki, amal ibadah kita tu. Wa mahyaya wa mamati lillah, kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain, bukan kerana manusia, kerana Allah. Sebab tu yang pertama sekali, nombor satu sekali kena ikhlas. Bilal bin Rabah tu dia azan dengar aras di langit. Suara Bilal bin Rabah, kalau tengok hadis tu Ustaz ni jarang hadis kata suara dia sedap. Suara dia nyari kuat ada. Suara sedap ni ada sahabat Nabi hak lain lagi sedap. Pernah sahabat lain tu minta kat Nabi pagi esok bagi aku sekali Rasulullah, aku nak azan. Suara aku lebih bagus daripada suara Bilal. Bila kawan hak suara sedap ni pagi esok dia azan, Nabi pun panggil Bilal, esok ni berpisah. Ada kawan kita dia nak minta azan. Suara dia lebih bagus, dia kata. Kawan tu pun azan. Suara dia memang lebih sedap pada suara Bilal bin Rabah. Tetapi masuk waktu duha, Allah Ta'ala tegur Nabi, tanya Nabi, subuh tadi pasal apa tak azan? Terkejut Rasulullah. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal bila dia nak azan, habaq kata suara dia sedap, tak sampai ke sana. Nawai tu kena betul. Bila dia ikhlas, sebab tu dengar sampai aras di langit. Sama kita pun petang ni kita main. Dan tambah main ni pula orang yang dapat taufik dan hidayah. Sebab itulah kadang-kadang kita duk kata wabillahi taufiq wal hidayah. Dengar kerak kan? Tapi setengah orang dia pun tak tahu taufik apa, hidayah apa. Kalau tak ada hidayah tak boleh main petang ni. Ada
program lain lagi. Dan mungkin pagi tadi ada kawan kita yang dia plan nak main dengar forum macam kita juga. Yang kata dia, petang ni kita PIKDN no, ada forum kita dengar. Dia kata boleh, tak ada masalah. Tiba-tiba pukul 11 tadi kawan seorang lagi pula, mah gitu. Mah kata hantar kat dia, stop rate start, handbag 70% hari ni esok tak ada dah. Game. Handbag 70%, tak main petang ni. Hidayah ni satu perasaan teringin yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati manusia. Dia berasa teringin nak pergi. Itu hidayah. Dapat, betul main. Tapi bersama hidayah ada satu lagi, taufik. Kena ada kekuatan. Tak kuat tak main petang ni. Ceramah petang-petang mengantuk. Kalau dulu-dulu lah habis malam Jumaat balik-balik dah petang kan. Tengok ramai ustaz tu lena. Tengok 15 minit dah betul lena. Petang memang mengantuk. Tapi tuan-tuan saya tengok hari ni mata semua cekoh, fokus tak mengantuk. Saya tengok pun takut lain macam ni. Nak video lah betul. Saya. Jadi tuan-tuan, soal hati. Dalam dunia ni buat apa pun semua terletak pada hati. Kita nak mati satu hari nanti pun nak bawa apa? Nak bawa hati. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallahu biqalbin salim. Hari itu tuan-tuan, nak pergi jumpa Allah Taala tu, yauma la yanfa'u malun, hatta banyak mana tak boleh tolong. KWSP ke hang ada ASNAB ada 200 ribu penuh kan tak boleh bantu dia. Anak 10 orang wala bangun. Anak 10 semua teknokrat, doktorat, korporat, perat semua. Tapi perat tu tak boleh tolong. Anak 10 hafidhah hebat tu tak boleh tolong illa man atallah, kecuali orang yang datang jumpa Allah biqalbin salim, hati dia elok, hati sejahtera, hati suci, hati murni, duduk di dunia tak ada dengki kenak kat orang, duduk di dunia tak ada iri hati kat orang, tak tahu nak fitnah orang, kata kat orang, tak ada hati dia. Hati lagu tu nak bawa pergi jumpa Tuhan. Sebab tu yang hari ni bagus topik ni saya terus seronok sembang pasal hati. Kita pun hari ni yang jadi ramai ni pasal hati lah. Kalau tak ada hati tak jadi ramai hari ni. Pasal orang mula menikah ni jatuh hati, kenal ni. Tengok molek mulut megah apa jatuh kenal. Jatuh hati. Tu ada komuniti ni tidak nak main mana. Semua dia bermula pada hati. Sebab tu tadi Ustaz Lutfi sebut hadis tu, mudaratan. Dalam jasad kita ni ada seketui daging. Elok daging tu, eloklah seorang manusia tu. Fasadat, tapi kalau tak eloklah orang tu. Apa dia? Ala wahayal qalbu. Benda tu hati. Hati kena jaga elok. Tadi Ustaz Lutfi dia baca dalam versi Lenggok Hindustan. Tambah kalau gambar Hindustan itu tu daripada zaman saya kecil dulu sampai lo ni cerita pasal hati semua. Hati Ethiopia Karega, hati tu di Hindustan cakap. Di Tiagare hati. Di Hussein Dos filem Andas, pernah tengok filem Andas tak? Lama-lama. Gambar Imam Malini berlakon dengan Sadiq Kapoor. Dil Hussein Dos do jan de Allah. Filem Sanggam Hardi Ethiopia Karega. Hardi Ethiopia Karega bogana jayega. Tetapi hati dan dunia ni tak ada lain. Tapi Ustaz ni cerita ni berkenaan dengan anak muda, macam mana nak bentuk hati anak muda. Bagi elok, bila anak muda tu elok, komuniti ni kita cerita pasal komuniti. Sembang-sembang buat masa tinggal padik. Loh, masa cepat semua. Sampai masa dah baru nak masuk, ya, Abu Mu. Boleh. Jadi tuan-tuan, dia mudah je tuan-tuan. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kita kena bentuk hati dia daripada kecil. Pasal nak jadi elok tak elok, maju mundur satu bangsa tu dekat anak muda. Sama dengan keluarga kita. Saya pergi ceramah di Sik, pak dia motong getah. Tapi anak motong getah dah, anak tak motong getah dah. Rumah dulu 2 tingkat, hak bawah tu kosong, kian saja, tak ada semen. Tapi bila anak dia tu mengaji elok, jadi korporat, dapat kerja molek, pak dia tak motong dah. Pasal bapak tak motong dah, anak tak pergi motong, anak pun kerja duit banyak dah. Anak bagi kat mak pak bulan-bulan. Rumah dulu tiang di bawah tak ada apa, dia bos semen semua pasang aircon dalam tu. Pasal apa? Anak dia tu mengubah hidup dia. Sama dengan kita komuniti, kita dalam daerah, kita dalam negara. Nak tengok negara jadi elok, tengok anak muda kita lagu mana.
Tambah kursi tu maklum tu cerita anak telefon. Masa tu geng-geng Rafizi pas semua tu hamba kata masa tu kerajaan nak pergi bankrupt tabung haji. Anak je dia telefon mak di kampung. Dia kata mak tabung haji nak bankrupt dah. Mak waktu baik duit tabung haji cepat. Tak kata kat mak lah, mak dia pun takut dengan sawah impor pun lama dah. Motor getah pada terbalik untuk getah nak beli minyak tupau. Mak dia buat keluar duit tabung haji. Tuan-tuan tahu tak masa tu fitnah masa tu tuan-tuan tahu berapa ribu orang yang termakan dan keluarkan kabel apa ni duit tabung haji. Pandai bagi tabung haji yang mengeluarkan duit tabung haji masa tu 3,066 orang. Pasal apa? Pasal takut tabung haji bankrupt. Lah saya tak bankrupt pun. Bila tak bankrupt pun, mak dia ni nak buh balik dah duit tabung haji. Pilah pejabat tabung haji. Mak dia kata hari tu minta maaf lah silap saya nak buh balik. Boleh buh balik tak? Boleh. Pegawai tabung haji kita sat makcik nak buah balik boleh dia pun tekan komputer. Cuma makcik boleh buah balik sebab bila dia buat keluar deposit tabung haji dia buat keluar dalam sistem orang lain ganti tempat dia. Sepatutnya tahun depan boleh hikat dah. Duit cukup dah. Tapi dia waktu baik. Bila waktu baik ni orang lain ganti dalam sistem. Pegawai tu minta maklum boleh buah balik cuma minta maaf lah. Gila maklum tu habis dah orang lain ambil. Lepas tu maklum tu kata tu bila pula kira maklum ni? Dia kata maklum dia tekan dalam komputer maklum kena tunggu 65 tahun lagi. 65 tahun je tak pindah lah. Sebab tu anak-anak muda ni tuan-tuan, mereka akan berbentuk nak jadi depan juga kat mereka. Orang muda ni. Sebab tu komuniti paling penting golongan muda lah. Sayanglah hari ni tengok tak apa nak ramai muda. Patut orang muda ramai kita nak sembang kita muda. Tapi tak apalah tuan-tuan, itu cukuplah persoalan pertama pelajar dah saya pun minta maaf. Jadi Allah Allah cukup tak tu dalam saya minta maaf. Imam masa terus saya tak jumpa lah. Sambung lah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan oleh kerana masa kita keterbatasan masa, moderator pun dia kata cukup sekadar itu saja bagi mu lah cakap lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita kena berhenti pukul 3.45 no? Itu pun tengok isyarat lah ke mana. Kalau kata moderator sambung lagi, kita teruskan kepada Ustaz Nuran. Jadi saya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, selalu pun saya duk jadi moderator juga. Jadi kita faham lah Ustaz Sami kata tu, insya-Allah no? Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Tadi kita cakap pasal hati, Ustaz Nuran pun sebut pasal hati tadi, dan dia menyanyi lagu Hindustan, banyak sebut dil-dil tu. Saya pun ingat juga lah lebih kurang. Antaranya dil barjani jali hawa maskani. Tu lebih kurang lah dil. Satu lagi dil tu pakal hai. Yang duduk habaq kat saat ni budak-budak muda, kalau tak reti, tak ada ilmu, juga ada masalah hati, dil tu pakal hai. Hati boleh jadi gila. Baik tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya nak sambung tajuk kita pada hari ini, soal hati ni. Nak sebut pasal apa, kadang-kadang kita duk dengar majlis ilmu tapi masih duk ketegang, tak mau nak berubah juga. Duk jadi cari pasal juga, duk jadi masalah juga. Saya nak sebut secara ringkasnya. Yang pertama ialah kita sedang dihasut oleh syaitan. Syaitan ni waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iblis ni dia kata kepada Allah, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna laka siratal mustaqim. Siratal mustaqim. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dia kata begitulah, lebih kurang. No? Syaitan kata, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kemudian dia kata lagi, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Apa maksud dia? Allah dah terang syaitan iblis ni, waktu Allah suruh dia keluar daripada syurga, dia kata oleh kerana hang, minta maaf lah saya guna perkataan hang ni, oleh kerana hang wahai Allah telah menyesatkan aku daripada jalan engkau, maka aku nak buat apa? Aku nak datang kepada mereka ni, la atiyannahum, yakni umat manusia ini, daripada apa? Daripada kanan, daripada kiri, daripada depan, daripada belakang. Aku nak sesatkan mereka semua. Dan dia kata nanti Allah akan tengok mereka ni aksarahum syakirin, ramai yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah bila Allah bagi hati kepada kita, hati kita berperanan sebagai hati qalbin salim ataupun qalbun salim yang Ustaz Nuran sebut tadi. Bagaimanakah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, akan disambung oleh Ustaz Nuran sebentar lagi. Saya nak sebut di sini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, perkara yang kedua, kenapa kita masih ketegang orang duk cakap pasal soal hati? Berubahlah, jadi orang yang terbaik, sedaplah.
Yang kedua ialah kerana ada penyakit hati. Al-Imamul Ghazali menyatakan banyak perkara yang disebut sebagai penyakit hati. Yang pertama ghadab. Dia kerja nak marah saja. Duk sikit-sikit marah. Tak kena hak nu marah. Ni marah, hak nu marah. Yang kedua ialah dia ada penyakit hasad. Penyakit tak puas hati dengan orang. Orang tu lebih tak boleh. Orang ni naik pangkat jadi apa tadi Ustaz sebut? Pengurusi kemas. Pengurusi kemas lah pengurusi kemas. Jadi kita pun tak puas hati dengan orang. Pasal apa dia? Kita hati tak clear tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan dia ada penyakit satu lagi, iaitu penyakit al-bukhlu wa hubbud dunya wa hubbul mal. Penyakit yang disebut sebagai penyakit kedekut dan cintakan harta. Ni kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata satu lagi ada satu penyakit manusia ni, iaitu hubbul jah, iaitu minat, suka kepada kemasyhuran. Dan dia kata lagi antaranya ialah takabur, ada penyakit ujub, ada penyakit riak dan sebagainya. Jadi saya nak mengakhiri masa yang ada 5 minit lagi ni tuan-tuan, ialah bagaimana kita nak mengubatkan hati kita. Ada 5. Syekh Ibrahim Al-Khawas sebut ada 5. Tuan-tuan tolong buat benda ni. Ibrahim Khawas kata ada 5. Yang pertama, baca Al-Quran dengan maknanya. Baca Quran kan. Kalau saya suruh pun makna surah Al-Zalzalah boleh tak? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Siapa boleh buat bagi makna, saya bagi peluang. Tak kata apa. Dia kata nak habis dah Ustaz. Oi, dia kata jadilah. No. Kita baca Quran selama ni, kita baca saja, tapi kita tak memahami dia, tak tadabbur. Jadi ubat dia kena tadabbur dah lepas ni. Kena baca, kena erti Al-Quran tu. Yang kedua tuan-tuan ialah ubat dia solat malam. Solat malam jangan tinggal dah. Umur kita 40 50, Ustaz Suhaimi 39. Umur kita 40-50, tuan-tuan perasan tak kita lena malam, kemudian pukul 3, pukul 4 kita jaga sendiri. Makin piu apa malam? Nak kecing tahu, kecing. Kecing manis. Kecing manis, kecing kawan. Kan? Malam macam buat kecing manis, kita kata kau tak payahlah makin sejuk ke kecing. Bila kita kencing, kita hanya basuh kencing. Kenapa kita tak basuh muka, tangan sampai siku, kepala dan kaki, kemudian tertib? Kenapa tak buat itu? Solat 2 rakaat, yakni apa dia? Solat tahajud. Jangan tinggal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan memang orang yang memang hati tuan-tuan clear, tuan-tuan tidak akan tinggal solat malam. Nabi solat malam sampai bengkak kakinya. Kita bengkak kaki. Kerana apa? Kerana apa? Kenapa bengkak kaki? Kita bengkak kaki kerana makan sedap-sedap. Gout. Kok tak gout heret kaki dah Ustaz. Dia kata bekak tani nak letak tani pun berasa pedih nak mampus dia dah. Ni tuan-tuan. Nah, yang ketiga tuan-tuan ubat dia ialah kita kena kawan dengan orang-orang soleh. Ustaz Suhaimi orang yang baik, Ustaz Maknur dan ustaz-ustaz kita yang ada di sini, Ustaz Kemas. Seingat saya masa waktu kecil dulu ni, dia kata Ustaz Kemas ataupun cikgu-cikgu Kemas mengajak buat kek. Dulu-dulu ni, lepas tu ada Ustaz Kemas yang mengajak. Kampung saya ada tu di Dewan tu. Ni Ustaz Kemas duk mengajak kita kawan dengan orang-orang soleh. Yang keempat tuan-tuan ialah kena banyak puasa sunat. Kalau puasa sunat boleh jadi macam Ustaz Noran. Kalau hak dua orang ni kita tu nak kata lah dia mau ni puasa sunat ke tak tu lah. Benar. Yang kelima yang tak ada tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, zikir malam kena perbanyakkan. Waktu kita bangun solat 2 rakaat tu jangan tinggal zikir. Zikir apa yang utama bagi kita? Zikir la ilaha illallah. Yang kedua apa yang Nabi buat? Nabi tidak tinggal 70 kali istighfar setiap hari dalam hidup Nabi SAW. Habis kalau kita sakit nak buat apa Ustaz? Tuan-tuan, Allah telah bagi penyelesaiannya. Allah sebut dalam Al-Quran cerita Nabi Yunus bin Matta. Bila dia sakit, bila dia tenggelam dalam laut, bila dia tenggelam dengan buah ikan, apa zikir Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan tinggal zikir ni tuan-tuan. Waktu kita sedang diuji. Sakit, Ustaz dia kata nak bakit kena, dia kata kecil manis, dia kata tidur pun sak bakit. Mangkit tu nak bagi hilang penyakit tu buat macam mana? Tuan-tuan baca doa Nabi Ayub. Nabi Ayub kan diuji oleh Allah penyakit. Maka apa doa Nabi Ayub baca? Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ulang hak ni. Kalau sakit jantung gosok hak ni. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. No? Boleh jadi sekadar tu je. Nak kata pendek jadi panjang juga Ustaz. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah, sagilah saya simpul sekali lagi. Kita bagi sikit lagi ruang masa bagi Ustaz Noran untuk habis sikit lagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan kita sambung. Pasal kalau ikut bagi tahu nak berhenti 345. Tak apa boleh. Kalau ikut 345 seminit dia minit kita berapa pada. Tak ada signal gitu. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya tuan-tuan kalau kita nak simpul ni dia benda ni semua sebab itulah benda percaya satu rukun iman ni tuan-tuan.
iman ni semua dia duduk di hati semua. Soal hati, contoh-contoh hati semua. Percaya tak? Percaya. Tapi orang percaya tak? Sebenarnya percaya. Kalau tanya dia, hang percaya tak kata lepas hang mati ni ada soal kubur. Lepas hang mati masuk kubur tu ada hari kebangkitan dan hang akan disoal siasat oleh malaikat yang bermuka-muka dan nakir. Cuba tanya dia, dia percaya. Tak ada siapa tak percaya. Tapi tuan-tuan, dia tak percaya. Masalah kita ni tuan-tuan, nak buat tak buat ni. Percaya dia percaya. Orang kita ni sifat baru manusia. Sebab tu manusia tu asal keadaan dia orang lupa. Asia tu lupa. Balik. Sifat kita ni tuan-tuan, dia balik. Tu sifat asal manusia tu. Balik. Orang balik ni sampai bila? Dia balik ni sampai bila? Kalau tanya dia, last hang bangun sembahyang tahajud bila? Last. Jawapan macam-macam. Tuan-tuan tahu tak ada satu jawapan yang dia tak pernah masih asal. Jadi senang. Dia apa tu kan? Tuan-tuan, orang balik ni sampai bila? Umur 10 tahun muda, 20 tahun muda ni. Anak 30 tahun nikah dah, tak masih subuh. Mak dia kata mu nak jadi puan, tak masih lagi. Budak betul lah. 30 tahun kita budak lagi. Lepas tu umur berapa? Umur 40 tahun. Masuk 40 tahun. 40 tahun muda lagi. Orang putih kata hidup ni bermula 40 tahun. Bigan Al-Fatih 40 tahun bermula. Sebenarnya tuan-tuan, orang balik ni sampailah satu ketika tiba-tiba dia naik derek, naik motor, jatuh tengah padang, takak di jantung ni, tak boleh nak nyawa, mati kena serangan jantung. Balik sampai dan tu. Sebab tu bila masuk kubur, penghuni kubur ni antara ayat yang mereka meronta-minta. Tuan-tuan tahu apa dia penghuni kubur paling ni tak banyak kali hak mati dah ni. Hak dia tahu dah, dia sedar rupanya aku ni mati dah. Surah Sajdah ayat 12 itulah. Rabbana absarna, hari ni aku tengok dah, aku duduk dalam kubur, aku tengok, aku percaya ada kubur nak makan daging-daging aku. Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Lepas tu bila dah tahu kata mati tu menyesal dulu ni, tak sembahyang banyak, tak puasa banyak, dicicil kat orang, tak minta maaf. Dia buat apa? Farji'na, minta kat Tuhan bagi balik sah kat Tuhan. Bagi aku naik balik dunia 2 bulan cukup dah. Aku nak mayang tobat, nak buat sungguh-sungguh. Teriak dalam kubur tu, tapi mati dah. Orang balik sampai tu. Balik ni tak ada penghujung. Tapi takkan kita nak balik sampai time tu. Tumpang kita dalam dunia lagi ni. Ni, maklum, kita dalam dunia lagi ni. Boleh tu pakai perongsaan kiri kanan lagi. Sebab tu tuan-tuan, balik manusia ni sifat baru, salah silap banyak, tak ada masalah ni. Hampak kes jadah mangkit tengah malam sembahyang taubat. Innahu kana tawwaba, Tuhan kata aku ni penerima taubat, aku nak tunggu hang taubat dan aku nak ampunkan. Ud'uni astajib lakum, aku nak makbulkan doa hang minta tu. Yang masalah ni kita pun kadang-kadang tak ada hampak apa pun. Hampak kes sebab bila hang toto bila nak tidur dah. Kes jadah tak hampak. Tu masalah. Jangan kira hampak toto saja, hampak kes jadah tu tengah malam pukul 2 pagi mangkit. Aku ni pak umur 56 dah. Kalau sejarah lalu aku ingat-ingat dosa aku banyak. Kawan aku buat tahanan pun banyak, tak ada minta maaf. Minta ke Allah Ta'ala banyak sungguh dosa aku, ya Allah ya Tuhan, ampunkanlah dosa aku. Dan kalau sekiranya minta, bagilah aku selesai hutang-hutang aku sebelum aku mati. Kawan yang aku dah buat salah, bagilah aku dan cemuh dan berjumpa. Temukanlah balik orang-orang yang aku buat salah, nak minta maaf. Pasal apa? Pasal kita kok mana pun nak mati pun tahu. Sebab tu tumpah kita duduk dalam dunia ni, kita buatlah benda tu. Bukan setiap malam, tak boleh setiap malam, tak apa. Minggu kali boleh baca Quran malam. Orang tahu Nabi habaq dah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nak bagi capaan kita di alam sana tuan-tuan Quran. Tahu bukan tak tahu, tapi baca dah. Sama-sama tengok handphone ngantuk, gong tidur. Quran tak baca. Bacalah walaupun 2 baris. Letih siang basuh kain malam, masak nasi jaga anak, baca hak pendek. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim taban adabil sallallahu alaihi tidur. Jadi kita tak baca masuk. Tak sampai makul pun sampai tam tu wa arsala 'alaihim taban adabil cukup. Kakak baca juga pasal apa? Pasal Nabi habaq hak tu nak
Nak pergi ke timbangan mizan tukun Quran 20. Sampai habis, sampai depan pintu syurga, Quran nak iring kita. Kita tak baca Quran dah. Dua baris pun kita. Ini anak kau. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau yang itu banyak kita nak cakap. Cuma tanya kepada semua tuan-tuan, warga, Kemai dan juga semua komuniti dalam daerah Masyarakat Terak ni. InsyaAllah kita sama-sama kita sama-sama fikirlah macam mana kita nak jaga komuniti kita ni, terutama anak-anak muda lah. Jagalah anak muda pergi molek. Saya risau tuan-tuan, hari ini di pokok senar saya di Padang Terak sama dadah ni lah kampung. Ya Allah Tuhan, habis anak muda rosak dengan dadah. Tolonglah tengok anak-anak kita ni, dadah perlu dewasa sekarang ni. Jaga elok anak-anak kita tuan-tuan, sebab anak ni bukan salah balik. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa'abawahu. Nabi sebut kita mak bapak. Nabi tak sebut pemerintah, kerajaan, polis. Nabi sebut yang nak elok tak elok anak hang ni fa'abawahu, ibu bapa. Sebab tu kita mak bapak ni jagalah nak pergi molek. Cukup setakat tu, minta maaf kalau ada salah silap. Maklumlah kelangkabut ni keadaan tak ada tadi. Dia setakat tu saya terima bila kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kedua-dua ahli panel kita. Rasa tak puas, masa tu macam sangat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, nanti kita talk lain, pemahaman talk lain. Jadi insya-Allah kita nak tunggu Yang Berhormat Menteri. Bukan senang nak bina masyarakat ni, bukan senang nak bina komuniti. Cuma satu saya nak tinggal tuan-tuan untuk kita fikir. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, zaman Sayyidina Ali lagi, ketika orang bertanyakan kepada Sayyidina Ali, kenapa di zaman kamu anak muda cukup teruk, orang-orang muda cukup teruk, masyarakat cukup teruk, fitnah terhadap Islam ni banyak sangat. Apa jawab Sayyidina Ali tuan-tuan? Jawab Sayyidina Ali, sahabat tanya tadi, saya tinggal sikit, tidak seperti zaman Sayyidina Abu Bakar, tidak seperti zaman Sayyidina Umar. Zaman mereka hebat. Apa jawab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, Sayyidina Abu Bakar dan Umar beruntung. Pasal di zaman mereka, orang muda mereka adalah orang-orang seperti aku, kata Ali bin Abi Talib. Tetapi di zaman aku, anak-anak muda di zaman aku adalah anak-anak muda seperti kamu. Itu zaman Sayyidina Ali. Petang lagi di zaman kita ni tuan-tuan, mihnah, fitnah, tribulasi macam-macam, tanggungjawab kita insya-Allah. Sebab itulah sukarelawan komuniti desa ni tuan-tuan, kita mainkan peranan insya-Allah kemas menjadi antara agensi yang penting dalam membangunkan insan. Cukup takat tu, kami bertiga minta maaf kalau selama berkongsi ilmu ada yang mungkin kasar kata-kata, tapi terang ni kira cantik sangat dah. Cuma masa je singkat. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dari waktu dari masa. Hanya sekian, kita nak tunggu kehadiran Yang Berhormat Menteri. Mungkin daripada pentas pun nak siap sikit. Ya, terima kasih kepada kedua-dua panelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah daripada Ustaz Ahmad. Silakan.